tak perasan dah nampak senyap je. Okey. Tak perasan. Zatul tak bagi tahu. Okey, euro dia punya bukan Zatul tak bagi tahu, mesej dia tak keluar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Kita recap balik apa yang kita tengah tengok untuk yen pair. Yen pair kita tengah tunggu euro JPY, CAD JPY, NZD JPY ni dah ada. So kita buang NZD JPY daripada atas tu ya. So euro JPY dan CAD JPY, GBP JPY kita dah ada position, dah risk free. Biarkan alihkan stop loss anda untuk GJ. Stop loss anda alih dekat bawah ini ya, dekat bawah 2 ni ya. Okey, sini kita terbang 1 2 3 4 5. Jangan short dia. Asalkan anda tak short dia. Okey. Ini paling kurang-kurang pun dia pergi dekat sini. Paling kurang dia pergi dekat 15592 dekat sini. Itulah mesej Zatul biasanya bila dia bagi tahu. Dia punya mungkin Skype ada problem kot, saya pun tak tahu apa hal. Okey, sekurang-kurangnya dia pergi 15591 sebelum dia buat benda ni ya. Ini dan dia buat wave 4. Wave 4 wave 4 dia boleh sampai dekat kawasan sini. Dia tak boleh langkau 2. Kalau dia langkau 2, ini benda lain. Kalau dia langkau 2, kalau dia melangkau 2 ni ya, dan kita akan kejap. Kalau dia melangkau 2, kalau dia turun macam ni ya, kita akan alihkan satu kita kat sini dahulu. Faham? Dan ini 2. Kalau dia break bawah lagi, ini tak enter. Kalau satu ni tak high, kita tak enter. Faham? Kita akan jadikan ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Faham macam mana? Oh, update Outlook tak link. Okey, sekejap. Lepas ni, kita habis ni saya update Outlook dia tak link itulah. Kalau dia turun lagi, then ini adalah wave 4 yang ini pula. Faham? Nampak macam mana cara update chart? Update dia 1. Jadi kalau sini kita lihat sebagai A, B, C, W, X, 3 wave. Dan 3 wave ke bawah. 4 sini. Kalau sini ada ni, kalau sini ada apa dia? Ada momentum sequence lebih 1618, 4 tu kita break trade. Itu je. Kalau dia tak ada momentum sequence, jangan trade. Itu mungkin dah habis. 3 sini. Sini 4, sini 5. Lepas tu kita buat correction yang lagi besar. Correction ini. Kalau GJ correction yang besar, GU pun besar. Faham? Itu je. Simple complex correction. Jadi complex correction. Itu je. Jadi anda uruskan berdasarkan structure. Faham tak Pian? Apa structure yang anda jangka? Faham? Jadi sekarang ni kat sini. Kalau kena BE kat sini, kalau ini buat kalau kena BE, kita sedang buat benda lain. Structure dia tukar. So sekarang ni kita biarkan macam ni dulu. Macam yang kita letak asal dulu. Macam ni dulu. Sekurang-kurangnya dia buat kat sini. Faham cara dia? Semuanya incomplete sequence, semua Fibo. Nampak tak cara saya? Semua Fibo extension, Fibo retracement, Fibo extension, Fibo retracement. Jadi anda ada something yang berulang anda buat sama. Betul ke tak aku letak ni? Tak ada. Dia tak ada betul kata tak. Dia cuma SOP dia ini. Itu je. Okey? Jadi kalau dia 100%, itu ABC. Lepas tu jatuh ke bawah. ABC, 3 wave lagi ke bawah. Kalau sini ada momentum sequence, 4 kita trade. Kalau tak ada momentum ataupun incomplete sequence, 4 kita tak trade. Itu je. Simple. EJ pun sama, ada setup. Kalau dia buat ke bawah ni, tarik Fibo. Benda simple je kali. Benda simple.
Dan cap JPY sini pun ada. Sini pun boleh. Sebab kalau dia buat dekat situ, kawasan tu adalah 38.2. Okey? At least wave 2, 38.2. Itu adalah untuk yen pair. Dolar. Faham kaitan-kaitan dia? Nampak tarikh dia, level dia, itu semua berkaitan. Dollar index ini adalah wave 1. Okey, ini masih boleh buat 1, 2, 3 macam ni, lepas tu naik atas balik, ataupun dia dah habis. Saya tak tahu sebab ini tak buat lower low. Jadi dia boleh buat apa-apa saja. Ini tak break. Ini tak break satu kat sini. So saya tak tahu. Yang break dekat situ adalah euro US dollar. Right? Jadi dia boleh buat naik lagi ataupun turun lagi. Pada waktu ini tak ada siri pergerakan. Wassalam, Imam. Faham? Setakat ini adalah jadi benda lain lah pula. Aku lukis pakai benda lain, dia keluar benda lain je. Okey, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kalau dia break bawah, 3, 4, 5. Kalau dia break bawah, sini adalah satu structure. Dan anda ada structure, faham tak? Dan anda ada trend. 1, 2. Ni kalau tak complete, then 1, 2, 3, kita trade. Faham? Kalau dia ni, ini kita dah ada high, low, low, high, low, low. Sekarang ni, yang structure ini, baru kita tengok. Saya tak lukis pun. Kalau saya lukis ada orang trade, tu yang saya tak nak. Semua lekuk yang tak confirm pun di trade. Itu tak dapat. Saya baru perasan hari Khamis. Ingatkan Jumaat. Allah. Bentang-bentang sembahyang Jumaat sekali. Aduh, Fian. Macam mana kau, Fian? Okey. Faham? Kalau ini breakout satu dekat sini, breakout satu ni breakout satu, kita dah trade dah yang ni. Dan kita ada siri. Sekarang ni tak ada. So kita tak trade dia. Tak ada apa-apa. Saya tak update. Saya refuse untuk, saya tak akan update chart ini sampai dia break. Kalau dia break ada siri, saya trade. Saya letakkan chart dia. Okey. Sama. Maksudnya, kalau dollar index tadi, anda tengok U-share. Kalau U-share ni break atas, 2 in progress. Faham? Kita akan alihkan satu ni kat sini. Ini jadi A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Ini jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Whatever cara lukis lah. Ada banyak cara lukis dia. Ini 3. Macam ni. Whatever lah. Ada je cara dia. Ataupun itu W, X dan Y or whatever. Mesti ada cara lukis. Kalau setakat elite wave ada cara lukis dia. Apa pun level dia adalah kat atas ni. Ini tak jadi flat. Sini. Kalau dia break, kalau U-shape break, then dollar index juga dia akan break yang ini. Jadi kita akan ada 1, 2, 3. Ini jadi A, B dan C. Macam-macam. Ada dating dengan siapa? Dengan Zatul. Faham? Okey. Euro US dollar. Setakat ini macam ni, tak ada apa-apa. Kalau dollar index tadi break, ini akan break ke bawah. Dan kita akan kena BE kita kat bawah ni. Terus tahniah. Faham? Saya biarkan je. Stop loss anda, okey sekarang ni, stop loss kita bawah ni kan. Stop loss kita kat sini kan. Sini bawah, sini stop loss kita. Stop loss kita kat bawah ni sekarang ni. Sini stop loss kita. Situ stop loss kita. Jadi kalau price buat 1, 2, 3, 4, 5, breakout atas ini, anda alihkan stop loss bawah ni. Faham?
Korang tunggu Zatul online lepas ni. Faham? Kalau dia breakout atas ini, mana korang cerita lain ni? Faham tak? Kat mana anda nak alihkan stop loss? Galih. Dia kena break ini, dia kena break ini. Dan kalau dia break, alihkan stop loss ini. Kita masuk dalam sikit macam mana anda mengurus. Ingat, kalau ini adalah 1, ini 2, kalau sini anda anggap 1, 2, dia tak boleh break 2 ni. Kalau dia adalah lain, A, B dan C, dia terus turun ke bawah. Jadi anda alihkan kat sini. Jadi kalau loss pun anda loss sikit. Kita bukan tak loss pun. Kita yang first tu kita dah ambil separuh. Kita masih net, kita masih untung. Faham tak? Boleh? Dengan pemahaman struktur. Jadi apa yang anda buat sekarang ni, Alif, mana Alif? Tahniah Alif. Alif dia tahu diikut. Okey, sekarang ni stop loss anda kat sini. Anda kecilkan stop loss anda daripada bawah ni kat sini. Risiko dulu, kawal risiko dulu. Kawal risiko dulu. The moment anda kawal risiko, untung datang, itu je. Sama. Sama. Jadi apa anda buat Roslan, anda letakkan alert dekat atas ini. Sebab waktu dia buat ni, kita dah ada sequence di mana kita ada incomplete sequence dekat sini. Sekurang-kurangnya dia pergi 1, 2, 3, 4, 2. Kita dah ada 50% kan? Itu decision pertama. Now kita masuk dalam equal leg. Itu decision kedua. Faham? Alert saving fail. Apa pula? Banyak sangat alert kot. Okey. Letakkan kat atas ni. Okey, kalau dia naik atas ni, alihkan stop loss sini. Kenapa tak boleh ni? Okey. Break, anda alihkan stop loss kat sini. Okey. Jadi untuk tak tahu kenapa tu. Okey, itu untuk euro US dollar. GBP US dollar dah break. Kalau GBP US dollar break, itulah. Kita tengah expect wave 3. Kalau dia betul-betul wave 3, wave 4 pun tak break. Apa benda ni? Okey. Kalau betul-betul itu wave 3, wave 4 tak boleh bawah ni. Kalau dia break, okey ke guys? Apa tu? Faham? Okey, jadi anda fikirkan struktur. So anda tengah tengok ini 1, ini 2, anda tengah expect wave 3. Kan? Ataupun dia boleh A, B dan C. Jadi anda kena fikir benda tu. Kalau dia sampai 100% dan A, B dan C, kalau dia reverse daripada equal leg kat sini. Dia terus turun. Jadi at least anda, kalau kita dah masuk, kita tak rugi. Kita dah ada first tadi, kita dah ambil BE. Kalau anda 50% tadi. Okay. Live macam stuck. Tekan refresh. Okey, itu adalah untuk GU. GU tak ada. Ini belum buat high. High dekat sini dan anda masuk. Sangkut terus. Saya okey. Refresh balik. Kena ban dengan admin. Okey, EU kita dah ni. Saya letakkan position untuk NZD untuk NZD US dollar. Ini sama dengan NJ tadi ya. Okey, ini sama dengan NJ tadi. Ini sama. Sampai EU je muka saya.
Kejap ya. Kejap, kita tunggu Zatul. Zatul? Okey. Re-entry address bar. Okey. Galih okey kan Galih? Galih okey. Okey. Kita continue je. Okey, NZD US dollar ini sama dengan NJ tadi. Ini sama dengan NJ tadi ya. Anda sedang expect untuk sini buat 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Ya, ini 1, 2, 3 dan 5 wave dia kat sini. Okay, itu sama dengan NJ. Jadi kalau anda trade NJ, anda tak trade NZD US dollar. Hello, okay live. Okay, baru sampai mesej satu. Tadi dah masuk. Okay, jadi anda kalau anda trade NU, anda tak trade NJ. Okay, saya tak pilih NJ basically dua perkara. Yang pertama adalah kepada spread tadi. Yang kedua adalah disebabkan saham dekat indeks kita jangkakan dia nak mula dalam wave 5 Jadi dia tak ada ni JPY tak terlalu lemah, JPY sideways. Faham tak? JPY sideways itu sebab dia. Okey, itu adalah untuk NZD US dollar. Itu je Ruslan. Benda ni anda dah ada kan, dah faham kan? Cuma nak apply je. Ingat rule asas dia. Rule asas dia 1, 2, 3, 4, 5. Di mana wave 4 ni apa tak kisah, diagonal ke, motif ke, dia tak boleh bawah wave 2. Wave 1 dia boleh lagi. Kalau itu adalah wave 5 kan. Dia tak boleh bawah wave 2. Asas tu je. Dia tak boleh masuk macam ni. Asal anda pegang benda tu je untuk untuk urus structure. Okey, itu adalah untuk ni NZD UCAT dah ada trend tau. Ini breakout. Ini breakout. Cumanya saya tak berapa gemar structure dia sebab dua ni terlalu tinggi. Dan belakang ni kita ada triangle, wave 4 dalam triangle. Saya tak berapa gemar. Tapi arah dia ke bawah. Jangan long dia. Kalau dia ke atas ni, breakout ni, ini adalah wave 4 ni. Kalau dia breakout 4 ni, kita akan habiskan wave 5. Dan US dollar akan buat yang lebih besar. Okey. Untuk dollar pair, yang kita ada adalah NZD US dollar, lain-lain tak ada. Jadi untuk dollar pair NZD US dollar, kejap saya save dalam ni. Okey, itu adalah untuk dollar pair. Cuma NZD US dollar, lain-lain belum ada structure, Asalkan anda tak pergi long dollar, anda okey. Euro US dollar ini tunggu break anda alih stop loss kat sini. Faham? Dulu masa awal mula belajar nak tahu juga kenapa reason letak situ. Bila lama itu je Rosan. Pegang kepada asas structure kan. 1, 2, 3, 4 masuk 1 dia boleh jadi diagonal. Tapi 4 tak boleh bawah 2. Kalau 4 bawah 2 itu reversal. Sebab kalau anda tarik trend line, dia break trend line. Betul tak? Ni kalau anda tarik trend line 1, 2, 3, kalau 4 ni break 2, dia break trend line.
Wah, Dwimon baru tanya orang lain, saya duk hang. Faham? Dia mungkin naik balik. Kalau dia break 2 ni, ini 3 wave. Ini 3 wave. Selagi ini tak break 1618 dan bukan dalam structure flat, ini reversal. Tak ganggu. Apa benda kau tengok bibir aku? Faham? Komplain kat Zatul. Saya cuma menyampai. Komplain kat Zatul. Okey? Jadi anda tunggu yang ni. Kalau ini anda anggap sebagai wave, ini boleh jadi 1 ataupun jadi A. Hari ini kita kepada pengurusan 1 or A. Okey, yang ini. Sini. Kan? Sini boleh jadi 2 atau B. Sini 2 or B. Kat situ. Okey, decision point dia next adalah kepada sini. 1, 2. Jadi kalau anda dah ada ni, dah pergi 50%, ini dah lock dan ambil separuh, anda dah letak stop loss bawah ni, dia turun, dia tak balik ni, dan ini naik dalam 5 wave, anda alihkan stop loss. Kalau dia naik 3 wave, lepas tu dia reverse dan membentuk structure. Kalau dia naik 3 wave macam ni, kalau sini nampak kan, memang nampak 3 wave je. Anda tak dapat nak lukis 5 wave. Apa anda buat? Galih. Orang lain tengah hanging, tengah lag ni. Tak apa. Hari ni kita tak ni, besok kita buat yang market dynamic tu sekali lagi. Hari ni cerita mengurus lagi bagus ni. Banyak sangat hang ni. Saya nak cerita yang tu pun tak ada semangat. Tak apa, Jumaat besok ada lagi. Topik saya buat. Tak apa. Tak kisah. Anda minta apa saya bagi. Kecuali saya ada yang saya perlu habiskan lah. Minggu ni memang untuk anda. Untuk saya buat yang teknikal. Kalau anda nampak dia 3 wave dan dia break structure. Nampak? Dia turun. Memang 3 wave je. Tak dapat nak lukis 5 wave. Kat mana stop loss anda? Instead of bawah ni, anda alih stop loss anda dekat BE. Betul-betul kat BE. Faham? Boleh tak? Dia dah buat 50%. Anda dah lock partial. Anda dah lock. Kalau dia terus turun, tak sampai 50%, terus turun kena stop loss, itu tak dapat buat apa. Kita akan loss 1R. 2 channel RSI. Yep. Okey? Faham kali? Kalau dia nampak memang 3 wave je. Lepas tu dia turun, dia break structure. 3 wave je. Anda alihkan stop loss anda dekat BE. Faham? Rosan, boleh? Duduk refresh je ni, sakit. Kepala otak aku pun sakit dengar ni. Boleh? Kalau anda nampak ini cuma 3 wave. Kalau dia macam ni, ini boleh jadi 5 wave. Kalau 5 wave, saya alihkan bawah ni sahaja. Dia naik dan break out, dan saya alihkan bawah ni. Kalau dia terus jatuh, nak buat macam mana? Tak boleh buat apa. Faham? Itu cara mengurus. Apa ni satu-satu? Okey, pindah sebelah. Okey. So kita anggap ini 5 wave, 3 dan kita tunggu breakout. Kalau dia terus turun, kena stop loss kita kat sini, nak buat macam mana? Kita basically ini anda akan rugi $2-3. Okey?
Itu euro US dollar. NZD US. Okey, gold. Gold. Gold 2 kat sini, dia tak sampai 38.2 tau. Gold kat sini, dia tak sampai 38.2. Saya akan trade gold kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Turun ke bawah lagi kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat double, then kita akan trade gold. Ni benda yang anda semua dah faham structure kan, Pian? Roslan? Okey? Itu adalah untuk gold. Sekarang ni saya tak minat untuk ambil wave 2 kat sini sebab dia terlalu cetek. Kalau nak trade precious metal, nak trade juga antara dua tu, ini tak ada setup 3711, tetapi dia ada setup untuk channeling. Anda boleh trade wave 2 dekat sini. Ya, di mana wave 2 kat situ adalah ini pun tak sampai 38.2. Kejap kita tengok. Sampai tak 38.2. 1, 2. Kalau dia sampai kat sini. Kalau dia sampai sini. Saya nak tengok ini buat apa? Ini buat yang lebih dalam sikit. 1 A. Ini tak dapat jadi A. Ini kena jadi 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia buat macam ni, itu barulah goal tadi buat W, X dan Y. Faham? Kalau itu buat yang lebih dalam, barulah sini akan buat macam ni. Dia turun 4, 5. Barulah sini jadi benda lain. 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Barulah ini dapat jadi macam ni. Barulah ini dapat jadi WXY, ABC, WXY. Ya. So, gold, silver ke tepi dahulu. Ke tepi dahulu. Tepi dahulu. Dia tak dapat. Dia tak sampai. Terlalu cetek untuk jadi wave 2. Okay, so gold, silver ke tepi dahulu. Tak ada yang jelas. Minyak kita mungkin dah habis wave 3. Dan kita akan buat correction yang besar sikit, wave 4. Sini anda boleh trade kalau anda trade minyak. Sini anda boleh trade. Situ ada incomplete sequence. Sini adalah 1, 2, 3 pendek. Kita ada 4 diagonal dan kita jangka wave 5. Faham? Kita jangka wave 5. So 3 wave, kalau dia keluar structure, anda tengok RSI dia, kalau nak tahu dia structure dia break, lupa nak save lagi. Okay, anda tengok dia keluar structure, yang ini kecil kan, tapi RSI dia nampak tak? Besar semacam. Pada waktu ini belum. Kalau kita ambilkan dia punya rectangle ni, daripada low kat sini, daripada sini kepada sini, anda nak tengok dia break out. Dia break out ini. Dia break out macam ni. Bawah ni. Dia break out ini. This structure. Anda nak tengok dia break out macam ni. Break out ni. Then, itu wave 4. Faham? Ambil trend line dia. Ambil trend line dia. Daripada 2 ni. Kat mana 2 tu? Okay, anda tarik trend line. Anda tarik trend line. Tarik trend line. Dan itu adalah wave 4. Faham? Ini ada incomplete sequence. Jadi 4 kat sini. Jadi kita letakkan dalam ni. Saya updatekan.
Okay, kita masih ada incomplete sequence. Itu adalah untuk minyak. Faham? Tempatnya. Jadi anda boleh trade dia. Yep. Save ini dulu sebelum terlupa. Okey. Itu adalah untuk minyak. Kita masih ada incomplete sequence ke atas. Itu masih ada incomplete sequence ke atas. Itu adalah untuk minyak. Copper tak high, biarkan, jangan pegang dia. Euro AUD, saya sedang tunggu dia break A kat sini untuk kita tarik Fibo. Untuk kita tarik Fibo ke atas. Ke atas. Saya akan letak entry letak entry dekat 1 dekat sini. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Euro GBP tak ada apa-apa, tak ada sequence. Kalau dia break ke bawah, kalau sekarang ni break ke bawah 3, 4, 5, anda ada sequence dalam ni. Faham tak? Sini 5 wave, 3, kalau ini incomplete 1, tak sampai lagi 100, dia naik balik selepas breakout. Dan dalam kawasan ni anda boleh short. Faham? Kalau tak faham lagi yang ni, setiap hari kita cerita benda ni. Okey? Itu adalah untuk Euro GBP. Don't worry kali. Hari ni mungkin tak sempat tapi ada dapat pasal pengurusan. Besok kita cerita pasal dynamic, pasal wave sequence tu. Lain tak bagus. Ada yang dapat ikut, ada yang tak dapat nak ikut ni. Saya pun tak ada mood nak ni. Jadi kita tak best cerita separuh-separuh. Okey, tapi ada dapat pasal pengurusan tadi ya. GBP AUD bagi siapa yang enter hold. Anda patut tengah hold yang ni. Sini pun ada 5 wave. Sini dalam kawasan equilibrium. Okey, tak hit stop loss. Tapi kalau anda pegang awal pagi, dia akan kena stop loss ni tau. Kalau anda masuk yang ni, ini pada pukul 8 pagi kan. Kalau dia kat sini, okey. Itu sebab lain ramai ada yang sampai mesej kat sini. Pakai chat lah kat situ. Chat dekat situ, jangan mesej saya. Saya tukar phone number kan. Okey. Jadi ini dah ada sequence. Jadi dia akan penentu dia kat sini. 1, 2. Dekat masuk kat sini, kalau dia adalah A, B dan C, mungkin dia jatuh lagi ataupun dia naik lagi. Apa pun saya tak tahu kat di sini dia nak buat apa. Kalau dia buat breakout 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5 breakout, dan dia buat structure ni, anda boleh long. Itulah Aisyah, lain putus-putus. Jadi tak apa, besok kita cerita pasal market dynamic. Hari ni saya cerita pasal pengurusan. Roslan dengan Pian banyak nota dia hari ni. Galih pun sama. Alhamdulillah. But Pian, Rosli kan. Jadi lebih jelaslah macam mana anda mengurus, berpandukan apa yang anda faham mengenai structure. Benda-benda tu je. Okey. Hala tuju dekat atas pada waktu ni. Ini adalah equal to US dollar tak terlalu lemah. US dollar tak terlalu lemah. Dia turun pun dia terlalu lemah. Euro USD tak ready dulu. Sampailah ni sampai equilibrium nanti. Ini bila ini buat wave 4, anda akan dapati Euro US dollar naik ke atas. Dolar yang lemah, bukan euro kuat. Dan GBP NZD. GBP NZD. Ini pun sama equilibrium. Ini ada low.
Ini ada low, bukan low. Okay, ini mungkin ke atas lagi. Saya letakkan dia dekat kawasan dekat 764 ke 76 finale. Nanti PM tepi kali anda tahu naik atas. Alhamdulillah. Saya tahu sebab ramai yang ada masalah dengan line. Tak apa. Kita seminggu ni sampai besok saya punya ni okey sikit. Saya boleh adjust kita punya topik. Yang penting minggu ni anda accomplish banyak. Betul tak? Anda accomplish banyak. Jadi kesimpulannya untuk ni dulu, ada tiga sebenarnya, tapi saya letakkan official kita ada dua. Yang pertama adalah minyak tadi. Minyak. Saya letak minyak je lah, oil. Minyak long wave 4 dalam 3 atau 7 sebab ada incomplete sequence. Gold cuma kalau dia buat double in 7 swing. Untuk gold. Euro AUD kita tunggu dia buat ke atas tu. Okey, jadi saya savekan yang ini dahulu. Berkali-kali kita save dia. Jadi kita nak cerita separuh-separuh tak best. Kita cerita complete. Besok kita cover topik tu. Lagi bagus. Saya tak nak separuh-separuh. Alang-alang. Dia macam bertunang tak jadi. Gold 7 swing. Ini tak ada low. Kalau ini breakout 5 wave ada incomplete, GBP NZD anda kena short. Ini short. GBP AUD kalau itu berlaku, GBP AUD ni akan complete dekat sini saja. Dia akan buat diagonal kecil buat kecil 3, 4, 5 macam ni. Maksudnya macam ni Dia akan buat kecil Sini 3, 4 and 5. Lepas tu jatuh ke bawah. Macam mana dia jatuh situ lah. Okey. Macam ni. Okey, kalau GBP NZD jatuh daripada situ ini akan buat yang kecil saja. Faham? Kejap Tunggu sekejap. Okey, jadi saya nak cerita apa ini Sebenarnya saya dah standby kan chat ini untuk kita nak cerita pasal tu tadi. Sekali ada berapa time? Ada 15 minit. Okey. Jadi kita dah ceritakan mengenai pengurusan entry. Anda boleh download semua ni dekat Discord channel. Basic dia, pegangkan benda-benda ni, asas-asas ini Pegangkan asas, dia benda asas saja sebenarnya Zat. Semuanya asas saja. Dalam motif wave, ini asas dia. Dalam motif wave, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Okey, ini motif. Itu motif di mana syarat yang pertama, wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1 punya tapak. Itu sifat wave 2. Dan wave 2 sekurang-kurangnya dia kena lebih besar ataupun ni 38 point. Itu bukan syarat tapi kalau anda nak trade, sebab wave 2 boleh 14.6, boleh sikit saja lepas tu naik Tapi kalau kita nak trade 38.2 Fibonacci retracement 3 wave dia 38.2. Kebiasaannya wave 2 ni kita nampak senario zigzag. Itu kebiasaannya dekat wave 2. Boleh? Kalau kiranya RSI, okey, kita sampai kat situ lepas ni Wan.
Setiap kali correction macam ni, setiap kali structure tu ni, setiap kali structure break, kalau macam satu ni, dua buat, RSI dia akan break structure. 4, dia akan break structure. Faham tak? Ya, kalau kita ada RSI kat bawah ni, sini akan break satu structure. Sini akan ada satu channel. Sini akan ada satu channel. Sini akan ada satu channel. 3 channel. Dalam satu trend, terdapat 3 channel. Dia akan ada 3 channel. Okay? Untuk trade wave 4, dia tetap incomplete sequence dan momentum sequence. Dia tetap benda tu. Dia benda tu je. Saya pun dah kena refresh ni. Okey, dengan saya kena refresh ni. Boleh Zul, baru ada semangat nak trade. Apa benda tu? Okey. Ada soalan untuk wave 2. Wave 2 kebiasaan ini kalau kita nak trade ya. Ini wajib. Setiap structure break tu RSI dia akan break. Menandakan bahawa kita ada structure baru. Ini satu structure Wan. Ini satu structure. 1 2 3 4 5 satu structure. Jadi ini akan ada satu channel dalam RSI. Sini akan ada satu channel. Okey, itu dekat RSI. Okey, nombor 2, wave 3 tak boleh paling pendek. Kalau wave 3 lebih pendek daripada wave 1, anda jangka wave 5 lagi pendek. Boleh? Kalau wave 5 tiba-tiba panjang, biarpun RSI dia tak break, tak buat higher high, tak apa, masih divergent, itu adalah wave 3 extension. Okey? Wave 3 tak boleh paling pendek. Apa pun anda buat, dia tak boleh paling ke metode kat situ. Dia boleh nombor 2 ke metode, dia tak boleh paling ke metode. Itu wave 3. Saya try bahasa, bagi siapa kecil hati dengan bahasa yang pelik-pelik ni, saya minta maaf. Saya try bahasa yang anda dengan saya 2 jam. Kalau 2 jam saya guna bahasa buku dengan saya tidur. Okey. Wave 3 tak boleh paling pendek lah. Tak boleh cute, paling cute dia tak boleh. Dia boleh nombor 2 cute tapi tak boleh paling cute. Itu nombor 3. Faham? Okey. Masuk wave 4. Wave 4, kalau motif, kalau ini wave 3, kalau sedang wave ini wave 4 wave 4. Kalau kita sedang jangka wave 3, wave 4 tak boleh bawah masuk kepala wave 1. Faham? Kalau kita sedang jangka wave 3. Kalau wave 4 ni turun lebih dari wave 1, anda extend 1 dulu. Anda extendkan 1 kat sini. Ini wave 2. Faham? Kalau tak dapat lukis 5 wave, itu mungkin cuma ABC. Kalau 3 ni tak sampai 1618. Kalau 3 sampai 1618, anda tengok structure 2 ni boleh tak jadi flat. Faham tak? Kalau bukan flat, itu adalah wave 1 extension. Jadi kalau macam tu, ada nak macam tak dapat nak lukis juga, ada nak lukis A, B, C, 1. Faham? A, B, C, 1. Biarpun C ni 1618. Faham tak? Dan itu cuma boleh berlaku dalam diagonal. Kalau semua struktur dia diagonal. Kebiasaan ni tak ada. Saya setakat ini dalam semua hidup saya, sekali je saya nampak benda tu. Count macam tu yang tak langgar elite wave. Lain-lain semua langgar. Sekali dalam semua hidup saya. Itu pun cat platinum. Tahun 2014 rasa saya. Platinum. Sekali je saya jumpa benda tu. Itu pun saya tukar balik. Dia betul, dia tak langgar syarat elite wave, tapi saya tak suka lukis dia macam tu. Bang Kasyah, nak semangat kena rapat dengan Okey.
Nak chat pun kita stuck ni. Saya dengan saya stuck ni. Go to live, tak dapat. Okey. Kita dah start balik ni. Kejap. Okey. Okey, itu adalah wave 4 dia. Ini kunci dia tau. Ini kunci kepada mengurus. Jadi kalau anda dah enter kat sini, anda dah enter, okey, 50% anda akan letak BE. The moment wave ini nampak sebagai 5 wave dan dia naik, kalau dia 5 wave dia naik dan break 1, stop loss anda bawah 2. Okey? Masuk terus cara mengurus. Kalau dia 3 wave, lepas tu dia break structure, stop loss anda letak dekat BE, betul-betul tempat entry anda. Faham? Letak dekat tempat entry anda. Syarat dia 50% ni kena dah ambil. Kalau dia tak sampai 50%, 3 wave ke 5 wave, lepas tu dia jatuh bawah, stop loss lah dia. Nak buat macam mana? Jangan pergi tekan exit, tunggu 1 malam. Jangan. Stop loss adalah sebahagian daripada sistem anda, nature sistem anda. Terima. Letakkan jumlah yang anda sanggup loss. Jangan nak untung satu entry terus untung banyak. Beli nombor, jangan trade kalau buat macam tu. Okey. Nombor 4. Okey, ini adalah kalau kita tengah jangka wave 3. Kalau kita tengah jangka 1, 5, A dan B, wave 4 tak boleh bawah daripada wave 2. Itu kalau dia bawah wave 2, itu benda lain. Faham? Itu cerita lain. Itu dah reversal. Ataupun itu adalah satu extend. Okey. Nombor 4, wave 5 sentiasa dalam divergence. Sentiasa dalam divergence. Maksudnya, kita ada wave 3 dengan 3 kat sini yang dia punya RSI yang paling tinggi. Macam ni. Apa-apa yang dalam wave 5 ni, 1, 2, 3, 4, 5. Apa-apa yang dalam wave 5 ni, dia tak boleh batalkan divergence ini. Dia tak boleh melangkaui divergence dekat sini. Dia tak boleh melangkaui, dia tak boleh membatalkan divergence ni. Kenapa ni? Okey. Kan? Maksudnya apa juga dalam wave 5 ni, dia macam ni. Apa divergence situ lah. Sini. Dia tak boleh membatal, dia tak boleh melangkaui ni. Dia tak boleh melangkaui. Maksudnya dalam zon inilah dia tak boleh melangkaui zon ini. Okey. Jadi wave 5 kat sini, apa-apa juga yang dalam wave 5 ni, 5, 3 dia, dia macam ni. Dia berakhir dengan divergence. Faham? Dia tak boleh membatalkan this divergence. Dia batalkan wave, kalau dia batalkan buat macam ni, kita akan alihkan 3 kita ke sini. Kita akan alihkan 3 kita ke sini. Sini jadi 3. Boleh? Ada orang ke tak ni? Faham 5 wave tak ada divergence? Bukan. Divergence tu sebagai kita punya filter. Divergence wujud disebabkan oleh momentum pergerakan close price yang tak yang terlalu cepat sebelumnya. Divergence berlaku disebabkan kat sini price laju kali. Price dia momentum. Sebab itu dekat wave 5 berlaku divergence. Closing price, close price dia makin tinggi kat sini. Tapi close price kat sini rapat. Sebab itu divergence berlaku. Okey, wave 4 minimum 23.6. Kalau kita nak fokus. Dia boleh 14.6, tapi untuk kita nak trade, Zat,
anda nak tengok wave 4 sekurang-kurangnya sampai 23.6. Ya, semua wave 5 kena dalam keadaan divergence. The moment dia break divergence, itu wave 3 extension. Ada orang, kita punya lag tadi dah saya tanya Syah. Aduh. Hai, pening kepala. Boleh? Okey, syarat-syarat asas ni syarat-syarat asas ni. Syarat-syarat asas ni. Okey. Setiap kali correction ni ada akan, yang tool penting adalah RSI. RSI dan stokastik. Okey. RSI untuk tengok structure dan divergence. Itu adalah RSI. Divergence. Aduh. Okey. Stokastik adalah untuk melihat lekuk, untuk melihat lekuk-lekuk tu. Anda boleh gunakan stokastik untuk kira 1, 2, 3, 4, 5. Kalau anda nak kira 1, 2 macam ni, siapa yang tak tahu aku nak kira, Zul kata 1, 2, 3, 4, 5 ni, anda guna stokastik. Anda guna stokastik. Gunalah dia punya ni saja. Anda kira lekuk dia. Faham tak? Instead of anda kira sini, anda kira sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dah ada divergence. 5. Itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Apa tu Kasyah? Kita punya lag ni teruk ni Kasyah. tekan tu ke depan. Ada kira stok. Anda tak tahu nak kira ni. Zul, ni 1 ke, ni 2 ke, ni 3 ke? Kan? Dan 5 akan berakhir dengan divergence. Nampak? Okey, 3 akan ada benda ni, snake. 3 akan ada snake. 3 akan ada snake. Reset wave 4, 5 akan ada divergence. Kenapa saya pun tak tahulah kenapa. Kalau anda nak kira sini kan, anda pergi ni 5 wave ke 3 wave. Pergi dekat, tak dapat tengok 1 hour, ini pun tak nampak kan. Anda pergilah dekat 5 minit. Ui, mustahil lah, boleh. Okey, 1, 2, 3 ni. Kalau nak kira macam tu, ni tak nampak juga ni. Okey, ni 5 wave ke tak, anda buat macam ni. Ini 1. Saya letak atas lah. Kalau tak tahu cara nak kira, tak tahu juga, guna benda ni, kira stokastik. Orang lain kira lain, kau kira stokastik. Sama. Okey, daripada sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, berakhir dengan divergence 5. Jadi 1, sini divergence dia. Sini divergence high dia. 3, ini high. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Kira stokastik. Anda kira ni 5. Jadi ini adalah 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini kita ada connector. Kawasan ni nampak tak? Dia ada connector. Jadi kalau nak lukis, anda akan lukis ini sebagai connector. Anda kira 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Ini 1 divergence. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir dengan divergence. Kalau nak kira kecil-kecil macam ni boleh. Faham tak? Kalau nak lukis macam tu, boleh. Mana catnya? Cat pun hilang lah. Kalau nak lukis macam tu, ini sebagai 1. Faham ke? Kalau nak tahu kenapa lukis, tapi pelik lah rupa dia. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Tu tip-tip dia. Kalau anda nak tak tahu kat mana 1, 2, 3, 4, 5, tak tengok stokastik tu. Nampak? Stokastik. Jadi kita nak tahu lekuk, kalau anda nak tahu wave count, untuk mengira wave, anda guna stokastik.
Lain daripada tu, kita ada snake untuk nak tahu kat mana wave 3. Okey? Dah dalam-dalam ni tak ada ni tak ada dalam mana-mana buku. Adalah yang part lekuk-lekuk tu ada, cara untuk kira lekuk tu ada, tapi lain tu tak ada. Yang divergence tu mungkin ada dalam RSI untuk wave 5. Okey? Dari tadi kita okey ni. Kita duk lag ni, mungkin Zatul ada ubat dia. Jadi saya ada satu lagi sesi pada jam 8 sehingga jam 9. Itu totally kita akan lihat market sahaja. Baru tahu, cuba ajar ini dari awal dulu. Boleh guna cara tu kali. Tapi saya nak anda train mata lagi bagus. Itu asas sebenarnya ni. But itu ada dalam buku, but guna stokastik tu kan. Itu dalam buku. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda.